Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, saya ucapkan terima kasih kepada PPD Kubang Pasu dan PIB KS Kubang Pasu di atas peluang dan jemputan saya selaku penceramah pada pagi yang mulia ini. Pertama sekali, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Inspektor Nurul Izwani binti Majid. Saya merupakan pegawai penyiasat trafik di bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik di IPD Kubang Pasu, Kedah. Saya telah berkhidmat sebagai pegawai penyiasat trafik selama 4 tahun dan kini saya masih berkhidmat di IPD Kubang Pasu dan ini merupakan tempat posting pertama saya di IPD Kubang Pasu. Baik, tujuan saya berada di sini pada hari ini adalah untuk perkongsian dan penyampaian ceramah asas keselamatan dan pelaporan kemalangan yang kebanyakannya yang berlaku di jalan raya di IPD di kawasan pentadbiran Kubang Pasu dan amnya di seluruh Malaysia. Sedikit pengenalan berkaitan dengan daerah Kubang Pasu. Kubang Pasu merupakan satu daerah yang terdiri daripada 10 daerah di kontijen Kedah yang ianya terletak bersempadan dengan daerah Kota Star dan daerah Arau Perlis. Di kawasan Kubang Pasu terdiri daripada 5 jenis jalan dan ini adalah common yang biasanya terdapat di daerah-daerah lain ataupun di negeri-negeri lain. Yang pertama adalah jenis jalan ekspres iaitu melibatkan jalan-jalan kawasan lebuh raya. Yang kedua adalah jalan persekutuan, jalan negeri, jalan bandaran dan lain-lain jalan seperti jalan minita dan jalan yang tidak berurap. Sedikit perkongsian dari segi statistik pelaporan kemalangan yang berlaku di daerah Kubang Pasu bermula pada Januari 2022 sehingga Januari 2023 iaitu dalam tempoh kajian selama 1 tahun. Kajian menunjukkan adalah statistik di kawasan jalan negeri, jalan persekutuan, jalan ekspres, jalan bandaran dan lain-lain jalan. Okey, kategori kemalangan yang ada dalam siasatan pihak trafik adalah melibatkan kemalangan maut, cedera parah, cedera ringan dan kemalangan yang melibatkan kerosakan pada kenderaan sahaja yang tanpa melibatkan kecederaan mana-mana pihak yang terlibat. Okey, seperti mana yang kita tengok dalam statistik yang saya kongsikan di sini, terdapat kemalangan yang tinggi melibatkan jalan-jalan negeri dan juga lain-lain jalan di kawasan Kubang Pasu di mana kebanyakan jalan-jalan ini adalah mempunyai volume kenderaan yang tinggi yang boleh diakses oleh pengguna jalan raya. Baik, sedikit perkongsian lagi lokasi-lokasi hotspot ataupun lokasi yang kerap berlakunya kemalangan dalam daerah Kubang Pasu. Yang pertama adalah di lampu isyarat kawasan Kok Diang, lampu isyarat Chanlun, jalan-jalan Jitra Kok Diang, jalan Sungai Korok, jalan Kubang Sepat, jalan Chanlun Kok Diang, Lebuh Raya Utara Selatan dan jalan Alustar Kanga. Ini merupakan jalan-jalan utama yang terdiri daripada jalan persekutuan, jalan lebuh raya dan juga jalan yang menghubungkan antara negeri-negeri. Di mana kekerapan ini berlaku akibat daripada kemudahan di tempat kawasan kemalangan iaitu kemudahan untuk kenderaan seperti motosikal, basikal, motorkar, lori maupun trailer kenderaan berat yang akses di kawasan-kawasan yang kerap berlaku kemalangan ini. Di laluan-laluan ini juga biasanya terdapat kawasan-kawasan sekolah yang mana kemalangan ini tidak terkecuali melibatkan pelajar-pelajar sekolah. Sebagai contoh, kawasan di Jalan Jitra Kok Diang terdapat beberapa sekolah yang berada di bersebelahan jalan. Sekolah antaranya sekolah SMK Pulau Nyor, SK Tunjang,
SK SK Jitra dan sebagainya, semuanya adalah terletak di kawasan-kawasan di jalan utama, di mana ia adalah kawasan hotspot dan ia adalah kawasan-kawasan yang diperlukan pemerhatian yang lebih oleh pengguna jalan raya. Baik, statistik kawasan kemalangan dalam daerah Kubang Pasu khususnya ataupun di mana-mana daerah amnya dalam negara kita adalah terdapat jalan-jalan yang tertentu di mana ia telah dikenal pasti oleh pihak trafik yang biasa akan mengeluarkan statistik supaya ianya adalah menjadi sebagai panduan ataupun rujukan kepada pengguna-pengguna jalan raya di sesuatu tempat. Ianya adalah tujuannya untuk memberi lebih perhatian dan lebih berhati-hati di kawasan kemalangan yang hotspot tersebut. Baik, di sini terdapat beberapa perkongsian faktor-faktor yang menyumbang kepada berlakunya kemalangan. Faktor pertama iaitu melibatkan kaedah pemanduan yang terdiri daripada 80% menyumbang kepada berlakunya kemalangan jalan raya. Yang kedua adalah struktur jalan raya ataupun faktor cuaca, di mana ia menyumbang sebanyak lebih kurang 10% kepada berlakunya kemalangan jalan raya. Dan faktor yang ketiga adalah kondisi kenderaan, iaitu biasanya kita panggil fix for driving, di mana condition kenderaan itu sendiri akan menjadi faktor menyumbang kepada kemalangan, iaitu sebanyak 10%. Jadi jika kita lihat kepada peratusan faktor-faktor ini, ia menunjukkan kepada faktor yang paling tinggi adalah kaedah pemanduan, iaitu adalah fokus kepada orang yang memandu itu sendiri ataupun individu yang menunggang itu sendiri, yang di mana pemahaman dia ataupun pengetahuan dia, penguasaan dia terhadap peraturan jalan raya yang akan menyumbang kepada peningkatan kemalangan jalan raya, yang di mana terdapat 4 kecederaan yang boleh berlaku, di mana yang pertama iaitu kemalangan maut, kemalangan cedera parah, cedera ringan ataupun tidak melibatkan mana-mana kecederaan, hanya melibatkan kerosakan pada kenderaan yang terlibat kemalangan lah. Okey. Jika berlaku kemalangan ataupun penyalahgunaan salah laku kesalahan jalan raya, kita akan siasat di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987, iaitu Akta 333. Akta Pengangkutan Jalan 1987 ialah akta yang telah digubal di Parlimen, di mana dalam Seksyen 2 Akta Pengangkutan Jalan menyatakan akta ini telah disubsidiari, iaitu telah dipecahkan kepada beberapa kaedah yang kita guna pakai dalam kaedah memandu ataupun menunggang motosikal di jalan raya. Okey, yang pertama adalah kaedah-kaedah lalu lintas jalan 1959 ataupun LN 166 Palang 59, iaitu ini adalah perincian kepada Akta Pengangkutan Jalan, di mana kita pihak penguatkuasa jalan raya ataupun mahupun JPJ, Jabatan Pengangkutan Jalan, mengguna pakai kaedah ini untuk sebagai panduan kepada pengguna-pengguna jalan raya, di mana terdapat 52 kaedah yang akan diperincikan di dalam Kaedah Lalu Lintas Jalan Raya 1959. Okey, seperti mana yang kita semua tahu, untuk memandu sesuatu kenderaan, kita perlulah mempunyai atau memiliki lesen memandu, di mana ianya dikeluarkan secara official ataupun secara rasmi oleh Jabatan Pengangkutan Jalan. Jadi, untuk seseorang individu ataupun seseorang individu tu perlu menguasai kaedah-kaedah yang telah termaktub di dalam Akta Seksyen 2 APJ ini. Jadi, tujuan wujudnya kaedah-kaedah ini adalah sebagai melengkapi sesuatu akta, dan ianya adalah penambahan kepada akta ibu, iaitu Akta Pengangkutan Jalan. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Entah siapa yang
salah, ku tak tahu. Di sini saya buat satu perkongsian video yang telah viral dalam sosial media. Sebagaimana semua boleh akses sosial media dalam TikTok, Facebook, Instagram dan sebagainya, terdapat banyak video-video yang boleh dijadikan panduan ataupun iktibar. Sebagai contoh, dalam video tadi telah berlaku kemalangan melibatkan dua buah kenderaan, iaitu dua buah kereta yang semasa mengundur. Jadi bila berlaku kemalangan, kita sebagai pemandu akan jadi rasa confused ataupun tidak pasti siapa yang kesalahan ini berpunca daripada siapa. Jadi apabila berlaku kemalangan, tindakan pertama adalah untuk rujuk pada pihak trafik supaya bila berlaku kemalangan kita ada panduan untuk menentukan punca berlaku kemalangan itu tadi. Jadi panduan kita adalah pada Peraturan 44, iaitu menceritakan berkaitan mengundur dalam Kanun Lebuh Raya LN 165/59 ini, iaitu apa yang dicerita dalam mengundur ni, sentiasa memastikan bahawa tiada kanak-kanak, haiwan ataupun kenderaan yang datang dari arah belakang anda kemudian mengundur dengan perlahan. Jika anda mengalami kemalangan semasa mengundur, anda tidak boleh menyalahkan orang lain kerananya. Ini apa yang diceritakan dalam Peraturan 44. Maknanya dekat sini saya boleh simpulkan bila berlaku kemalangan semasa mengundur adalah menjadi beban tanggungjawab sepenuhnya pada pemandu yang memulakan pergerakan kenderaan mengundur. Contoh, bila mengundur kita dah tengok belakang, side mirror, cermin pandang belakang. Pastikan dah tiada apa-apa objek ataupun halangan daripada bahagian belakang. Tiba-tiba ada kanak-kanak ataupun pejalan kaki tiba-tiba berjalan di bahagian belakang kenderaan kita dan kita mengundur. Bila kita mengundur dan berlaku pelanggaran, ia adalah kesalahan kepada orang yang mengundur kenderaan itu. Jadi di sini kemalangan yang menyebabkan mengundur ni terlalu kerap berlaku sebab kita apabila memandu kita kita banyak fokus pada bahagian hadapan, jadi kenderaan di bahagian belakang ataupun apa-apa objek di bahagian belakang perlu diambil kira. Okey, ini ada satu lagi perkongsian yang saya dapat daripada siasatan saya. Kemalangan berlaku di lampu isyarat, di kawasan lampu isyarat. Okey. Satu-satu kenderaan yang mempunyai rakaman rakaman dashcam sangat-sangatlah membantu dalam menangani kesalahan-kesalahan jalan raya, di mana ianya akan merakam dan akan menentukan pihak yang menyebabkan berlakunya, pihak yang cuai sehingga berlakunya kemalangan tersebut. Jadi di sini saya ingin advice ataupun menekankan bagi individu yang mempunyai kemampuan ataupun bajet yang lebih, anda disarankan untuk memasang kamera keselamatan di kenderaan anda. Kerana kamera ini biasanya ada dilengkapkan dengan kenderaan yang sedia ada. Contoh kita beli kereta, jadi ia telah dilengkapkan dengan sistem rakaman kamera pada kenderaan tersebut. Tapi bagi kenderaan yang tidak dilengkapkan dengan fasiliti yang sebegini, anda disarankan untuk memasang kamera tersebut supaya ia dapat membantu kita bila berlaku kecemasan ataupun perkara-perkara yang tidak diingini. Jadi ianya bukan sahaja untuk keselamatan diri sendiri, ianya juga akan membantu keselamatan pada pengguna jalan raya yang lain. Okey. Peraturan 17 dalam Kanun Lebuh Raya juga ada menerangkan berkaitan dengan lampu isyarat, pematuhan kenderaan di lampu isyarat. Okey, semua orang maklum, lampu isyarat dia ada 3 warna. Yang pertama, merah, hijau dan kuning. Bagi orang yang ada lesen, kita memang dah diajar apa maksud merah, hijau dan kuning. Bagaimana pula dengan adik-adik ataupun individu yang tidak mempunyai lesen memandu dan mempunyai kemahiran memandu.
Jadi ini adalah sebagai panduan untuk anda tahu apa maksud lampu merah, iaitu berhenti kenderaan dengan tenang dan jangan langgar garisan pejalan kaki. Di kawasan lampu isyarat terdapat satu garisan putih di mana ia adalah panduan kepada pengguna jalan raya untuk memberhentikan kenderaan di petak di garisan putih tersebut supaya tidak melebihi kawasan lampu isyarat. Kerana apabila anda meletakkan kenderaan melebihi daripada garisan, ia akan menjadi halangan ataupun punca berlakunya kemalangan pada kenderaan yang sedang bergerak di arah yang bertentangan. Okey, warna yang kedua iaitu warna hijau, iaitu panduan untuk kita bergerak apabila nampak warna lampu tersebut telah bertukar. Okey. Ada beberapa habit ataupun tabiat kita sebagai pengguna jalan raya yang lain. Kita mempunyai sifat gairah ataupun tidak sabar menunggu untuk lampu tersebut bertukar sepenuhnya berwarna hijau baru menggerakkan kenderaan anda. Ya, anda berhenti di lampu isyarat berwarna merah, sebelum bertukar hijau anda dah mulakan pergerakan kenderaan anda. Jadi bila anda mempunyai habit ataupun sifat yang sebegitu, ia akan membahayakan kepada diri anda sendiri dan pengguna jalan raya yang lain. Kerana pada ketika itu kita tidak pasti adakah terdapat kenderaan-kenderaan dari arah lain yang akan sedang bergerak ataupun sedang membelok. Dan yang ketiga adalah lampu berwarna kuning, iaitu ia adalah ditunjukkan untuk melapangkan persimpangan. Ia adalah isyarat untuk melapangkan persimpangan di lampu isyarat. Ia bukanlah satu petanda untuk kita lebih memecut ataupun meningkatkan kelajuan kita di tempat lampu isyarat bila berwarna kuning. Ini kekerapan yang sangat tinggi yang menyumbang kepada kemalangan jalan raya di kawasan lampu isyarat. Okey, dan seterusnya adalah kaedah 3, iaitu memandu ikut kiri. Simple je sahaja, ayat dalam undang-undang ni ikut kiri, di mana kita perlulah memberi kenderaan itu hendaklah pada lazimnya dipandu ataupun ditunggang di lorong kiri, dan apabila anda hendak memotong ataupun meningkatkan kelajuan, anda baru ubah kenderaan anda, kedudukan kenderaan di lorong kanan ataupun hendak memotong. Jadi dalam kaedah 3 ni dia ada dua cara pemanduan. Yang pertama adalah kaedah 3A, di mana ia memberi hak laluan kepada lalu lintas di sebelah kanan yang datang dari arah kanannya daripada mana-mana bulatan. Okey, maksudnya ini adalah cara kaedah ni dia ajar kita macam mana nak memandu kenderaan di kawasan bulatan ataupun roundabout, yang biasa kita dengar perkataan roundabout. Jadi orang yang mana nak exit bulatan tu, kemudian dia perlu masuk ke dalam, maksudnya ke daluan yang lebih kanan. Jadi yang sini juga pengetahuan yang kurang dipraktiskan, pengetahuan yang kurang diamalkan oleh pengguna jalan raya, di mana ia berebut-rebut untuk menentukan hak laluan utama di dalam bulatan, di mana ia akan, bila pengguna jalan raya berebut-rebut untuk mengenakan hak laluan dalam bulatan, ia akan menyumbang kepada berlakunya kemalangan jalan raya. Dan yang ketiga, kaedah 3 ini juga menerangkan berkaitan dengan memberi hak laluan kepada lalu lintas yang datang terus dari arah hadapan sebelum membelok melintas laluan itu. Maknanya di sini adalah kaedah keluar simpang lah. Saya simplifykan dia, saya ringkaskan adalah cara-cara macam mana kita nak keluar simpang. Okey, bila kita keluar simpang, kita sepenuhnya perlu memberi hak laluan kepada yang bergerak terus, iaitu di laluan utama. Dalam bahasa undang-undangnya kita panggil right of way lah, keutamaan laluan kepada yang bergerak terus sebelum kita membelok keluar daripada sesuatu simpang. Jadi, apa yang akan berlaku bila kita mengabaikan isyarat-isyarat ini adalah seperti mana yang berlaku dalam video ni. Okey, sebuah kereta keluar daripada simpang dan satu kenderaan sedang bergerak terus. Jadi,
keutamaan laluan adalah kepada kenderaan yang bergerak terus. Bila satu kenderaan yang daripada simpang tidak memberi hak laluan utama, maka berlakulah kemalangan yang tidak diingini yang seperti yang saya kongsikan dalam video ni. Okey. Di sini adalah sekali lagi saya nak highlightkan terdapat faktor-faktor yang menyumbang berlakunya kemalangan adalah yang pertama adalah kaedah pemanduan. Seperti mana yang saya kongsikan tadi, beberapa kaedah yang biasa ataupun lazimnya yang diambil ringan oleh pengguna jalan raya yang lain. Sedangkan ia adalah penyumbang yang paling tinggi iaitu 80% kepada kemalangan yang berlaku di atas jalan raya di Malaysia. Okey, yang kedua adalah berkaitan dengan kaedah pemanduan dan sikap pemandu itu sendiri. Jadi pada hari ini terdapat ramai yang mempunyai kemahiran memandu tanpa mempunyai lesen memandu. Jadi adik-adik, terutamanya adik-adik yang di usia remaja yang mempunyai kemahiran menunggang motosikal, kemahiran memandu, atas kemahiran sendiri, maksudnya belajar sendiri, tengok YouTube ataupun tengok mak ayah bawa kereta, jadi lama-lama jadi pandai. Jadi adik-adik perlu tahu kenapa pandai dan perlu ada lesen. Sebab jika adik bawa kenderaan tanpa lesen memandu yang sah, adik akan dikenakan kesalahan di bawah Seksyen 26-1 Akta Pengangkutan Jalan. Di mana kesalahan ini adalah kesalahan yang tidak boleh dikompau. Dan perlulah adik hadir ke mahkamah untuk membuat pembayaran saman tersebut. Jadi harga saman adalah boleh sampai RM2,000, antara tidak kurang daripada RM300 hingga RM2,000 ataupun penjara tidak lebih 3 bulan atau kedua-duanya sekali. Jadi bagi kesalahan-kesalahan tiada lesen ini akan mengganggu proses adik-adik pada meningkat dewasa nanti apabila satu hari nak bekerja, nak beli kereta, nak bekerja untuk, jadi adik perlu ada lesen untuk buat pergerakan jarak jauh dan sebagainya. Jadi bila adik di usia remaja dah terlibat dengan kesalahan di bawah Seksyen 26, adik akan rekod kita dengan kesalahan trafik tu akan mengganggu kita untuk mengambil lesen di kemudian hari. Selain itu, tiada cukai jalan, tiada perlindungan insurans juga adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 15-1 dan Seksyen 90 Akta Pengangkutan Jalan, di mana kedua-dua kesalahan ini biasanya akan dikenakan saman secara serentak lah. Apabila kenderaan tidak mempunyai perlindungan insurans, dan kita akan keluarkan saman juga bagi kesalahan tiada cukai jalan. Tiada cukai jalan, kesalahan adalah berbeza dengan tidak pamer cukai jalan. Jadi harga saman dan kesalahan itu adalah seksyen yang berbeza. Kesemua kesalahan trafik adalah kesalahan yang ada kesalahan yang boleh dikompau, ada kesalahan yang tidak boleh dikompau. Sebagai contoh, kesalahan yang tidak boleh dikompau adalah tiada lesen ataupun penggunaan peranti elektronik semasa memandu. Okey, selain itu ada lagi kesalahan-kesalahan yang biasa berlaku di kalangan remaja. Topi keledar tidak dipakai semasa menunggang motosikal, melanggar lampu isyarat, tidak pamer P, iaitu P merupakan tidak pamer P adalah satu kesalahan apabila kita dalam tempoh percubaan dalam mengambil lesen memandu. Yang seterusnya adalah nombor pendaftaran fancy, iaitu tidak mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan, dan yang paling glamour adalah melibatkan ubah suai kenderaan. Okey, ini adalah satu trend ataupun satu minat sebenarnya, bermula daripada minat kita pada pengubahsuaian pada kenderaan, dan akhirnya ia adalah menyumbang kepada satu kesalahan. Okey, antara pengubahsuaian yang berlaku, yang sering dilakukan adalah pada motosikal yang melibatkan di kalangan pelajar-pelajar sekolah maupun di golongan remaja. Seperti mana yang adik-adik semua tahu, menunggang motosikal di bawah umur 16 tahun adalah satu kesalahan.
mempunyai lesen memandu satu kesalahan. Jadi bila adik-adik terlibat dengan pengubahsuaian motor, ia akan meningkatkan risiko adik-adik untuk disaman oleh pihak trafik. Pengubahsuaian biasanya dilakukan bermula daripada minat dan lama-lama ia akan membawa adik ke dunia lumba haram ataupun merempit di jalan raya lah. Okey. Okey, di sini ada perkongsian video contoh kegiatan gejala rempit ataupun samsen jalanan yang melibatkan golongan remaja, terutama remaja lelaki. Jadi kesalahan menunggang secara melulu dan membahaya adalah termaktub di bawah Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987, di mana jika adik-adik terlibat dengan kesalahan ini, adik-adik akan dikenakan hukuman denda dan penjara. Okey, ini satu lagi perkongsian video yang berlaku di negara kita pada tahun lepas, tak silap saya. Ini adalah perkongsian rempit dan menyebabkan kemalangan jalan raya, kemalangan maut lebih daripada satu orang pada satu masa. Jadi di sini saya ingin menasihatkan adik-adik dan juga ibu bapa supaya anda lebih alert dengan pergerakan-pergerakan anak-anak pada waktu malam khususnya, dan ke mana anak-anak pergi dengan kenderaan yang dia pakai, contohnya motor. Jadi ibu bapa, kita sebagai orang yang lebih dewasa, kita boleh tengok dan memerhati satu-satu bentuk kenderaan yang asal ataupun telah diubah suai. Pada kebiasaannya, ianya diubah suai adalah untuk salah satunya meningkatkan kelajuan pada motosikal tersebut lah. Jadi di mana diorang tukar beberapa komponen pada kenderaan supaya ia boleh meningkatkan had kelajuan asal kepada had yang lebih tinggi. Jadi gejala-gejala yang melibatkan rempit ini adalah gejala yang dipandang serius lah oleh pihak kerajaan, terutamanya di mana ianya telah undang-undang berkaitan dengan kesalahan rempit telah dikuatkuasa dan telah dipinda pada tahun 2020, di mana pesalah-pesalah di bawah Seksyen 42 akan dikenakan tindakan denda dan penjara, dan lesen akan digantung sehingga 5 tahun. Okey, dan faktor yang seterusnya adalah kondisi kenderaan, iaitu apa yang perlu kita lakukan apabila kita hendak memulakan ataupun sedang memandu sesuatu kenderaan. Okey, yang pertama bagi kenderaan kereta, ini termasuklah ke MPV, SUV, kereta sedan dan sebagainya. Jadi yang paling penting kita adalah perlu menjaga maintenance kenderaan mengikut jadual, di mana kita perlu pastikan kenderaan kita dalam fit for driving lah, dari segi enjinnya, dari segi komponennya, dari segi tayarnya dan sebagainya. Dan seterusnya adalah kita tengok keadaan fungsi-fungsi setiap alatan pada kenderaan ataupun setiap komponen pada kenderaan kita adalah dalam keadaan sentiasa dalam keadaan baik. Jadi contohnya tayar yang berbunga, cukup masa kita perlu servis kenderaan, tukar tayar ataupun cek ketebalan pada tayar, bunga-bunga cekaman pada kenderaan tersebut. Yang seterusnya adalah lampu, penggunaan lampu yang terang. Kenapa kita highlightkan lampu yang terang? Sebab ia adalah untuk membantu pemandu memandu dalam kawasan yang gelap ataupun pada waktu malam. Okey, yang seterusnya adalah penggelap cermin yang berkesan, iaitu ketelusan yang bersesuaian yang telah ikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan. Pemakaian tali pinggang keledar yang selamat. Pemakaian tali pinggang ini termasuklah kepada bukan sahaja kepada pemandu, juga kepada penumpang-penumpang yang terdapat dalam kenderaan tersebut, dan cermin pandang belakang dan sisi yang berfungsi.
Okey, baik. Ini adalah langkah-langkah keselamatan yang biasa ataupun lazim diambil oleh pemandu sebelum memulakan sesuatu perjalanan. Yang kedua adalah langkah-langkah keselamatan bagi pengguna-pengguna ataupun penunggang motosikal. Okey, kaedah yang paling penting bagi penunggang motosikal biasanya adalah berkaitan dengan pemakaian topi keledar yang mengikut SOP SIRIM. Topi keledar yang kita pakai tu mestilah dia ada standard dia. Kenapa pihak keselamatan SIRIM mengeluarkan SOP adalah untuk sebagai panduan kita memilih topi keledar yang selamat digunakan. Bukan sahaja pakai, tapi ia adalah selamat untuk melindungi kecederaan pada bahagian kepala. Dan apabila kita pakai topi keledar, semestinya dan ia adalah wajib untuk kita ikat topi keledar dengan selamat. Jangan pakai saja tapi tak ikat, tak ada guna. Ia tidak membantu ataupun melindungi penunggang tersebut. Jadi macam di sini saya ingin nasihatkan kepada ibu bapa yang hantar anak-anak ke sekolah dengan motor. Contoh pagi-pagi hantar anak sekolah ataupun lepas waktu sekolah pergi jemput anak di sekolah. Ibu bapa perlu dan memastikan anak tersebut juga pakai ataupun dibekalkan dengan topi keledar. Ianya adalah untuk keselamatan diri kita sendiri sebagai penunggang dan juga sebagai anak kita sebagai pembonceng motosikal tersebut. Jadi sebagai ibu bapa kita perlu pastikan anak-anak juga memakai topi keledar dan diikat dengan selamat. Yang seterusnya adalah pakaian yang sesuai dan selamat. Pakaian yang sesuai dan selamat di sini adalah berkaitan penunggang motosikal yang memandu pada waktu malam khususnya. Perlulah kita memakai warna yang cerah dan lebih baik memakai vest keselamatan untuk sebagai alert kepada pengguna jalan raya yang lain yang mungkin tak perasan kedudukan kita atas jalan pada ketika itu. Jadi dengan pemakaian yang bersesuaian ini adalah membantu kepada keselamatan diri sendiri dan orang lain juga. Okey, dan seperti yang kenderaan lain juga, pastikan kenderaan tersebut adalah fit for driving. Di sini saya sangat tekankan fit for driving di mana kita bertanggungjawab untuk memastikan kenderaan kita tu dalam keadaan yang memuaskan dan berfungsi dengan baik. Okey, ini antara contoh-contoh operasi yang dijalankan oleh pihak trafik di mana kita mensasarkan kepada pengubahsuaian dan pengubahsuaian komponen pada kenderaan. Okey, di sini adalah contoh exhaust yang biasa yang sangat gemar digunakan oleh adik-adik yang ingin menunjukkan trend ataupun mengikut trend, mengikut kawan-kawan ubahsuai dan ingin meningkatkan kelajuan pada motosikal. Jadi adik-adik kena tahu benda ini adalah satu kesalahan dari segi salah laku pengguna jalan raya. Selain itu, penukaran exhaust yang sebegini ia mengundang kepada pendengaran lain, pencemaran, kita panggil pencemaran bunyi yang akan mengganggu ketenteraman awam ataupun masyarakat sekeliling kita lah. Sebab bila adik-adik mula menggunakan exhaust dalam bentuk sebegini, ia akan menghasilkan bunyi yang berbeza daripada asalnya exhaust yang telah kita pasang pada motor tu. Jadi bila adik mula mengubah suai, dia akan mengundang kepada masalah-masalah lain dengan masyarakat sekitar lah. Dan seterusnya, ini adalah contoh penggunaan nombor pendaftaran pensi ataupun nombor pendaftaran yang tidak mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan. Semua ni adalah kesalahan-kesalahan yang akan boleh dikeluarkan saman on the spot oleh pihak trafik. Okey, ini contoh benda realiti yang memang berlaku di kalangan masyarakat kita. Adik-adik sekolah pergi sekolah naik motor, side mirror tak lengkap, tak dipasang. Jadi kita sebelum menunggang motosikal, kita pastikan kenderaan itu adalah cukup dengan komponen-komponen keselamatan yang telah dibekalkan. Kerana setiap fungsi pada kenderaan tersebut, setiap komponen yang ada pada kenderaan tersebut mempunyai fungsi-fungsi yang khusus kepada penunggang tersebut.
bila adik-adik melibatkan diri dalam pengubahsuaian motosikal seperti ini, jadi adik-adik akan dikenakan tindakan saman. Saman yang berjumlah dalam bentuk denda lah. Adik-adik perlu bayar dan perlu memasang semula komponen asal pada kenderaan. Jika kesalahan ini berlaku, pihak trafik mempunyai kuasa untuk menyita kenderaan-kenderaan anda sebelum diserahkan semula kepada pemilik kenderaan tersebut. Okey, dan seterusnya faktor-faktor yang menyumbang kepada kemalangan adalah struktur jalan ataupun faktor cuaca dan geografi. Geografi di sini maksudnya bentuk muka bumi yang ada di negara kita lah, seperti mana semua kita sedia maklum, negara kita ada kawasan yang landai, ada kawasan yang berbukit. Jadi kemahiran pemandu akan diguna pakai di kawasan-kawasan begini. Jadi langkah-langkah keselamatan perlu diambil lebih teliti apabila kita memandu di kawasan-kawasan yang contohnya berlereng ataupun dalam bentuk berbukit, di mana bentuk jalan dia adalah tidak rata dan perlulah lebih fokus. Dan kalau boleh kita elakkan memandu di kawasan yang berisiko seperti ini pada waktu yang gelap, pada cuaca yang gelap ataupun pada waktu malam. Okey, cara-cara untuk mengatasi kesalahan lalu lintas. Yang pertama sekali adalah meningkatkan penguatkuasaan undang-undang, di mana kami di bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik menjalankan pemeriksaan secara kerap dan berkala terhadap pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Jadi kesalahan-kesalahan ini kita akan fokus pada apa yang pemandu itu sendiri, pada pemandu ataupun pada kenderaan itu sendiri. Okey, pada pemandu biasanya kita akan semak pemilikan lesen yang pertama sekali, dan seterusnya kepada komponen-komponen kenderaan. Dan kesalahan-kesalahan lain juga yang kami pihak trafik fokuskan adalah contohnya halangan jalan raya ataupun parking di kawasan yang tidak dibenarkan parking. Jadi apabila anda mengabaikan isyarat lalu lintas yang telah dibenarkan ini, ia akan menyumbang kepada berlakunya kemalangan jalan raya kepada pengguna jalan raya yang lain. Okey, pada tahun 2020, pihak kerajaan telah mengusulkan dan telah diluluskan di peringkat parlimen, di mana beberapa seksyen dalam Akta Pengetahuan Jalan dipinda dari segi hukuman dia. Sebagai contoh, seksyen 41 iaitu kemalangan yang melibatkan kematian, iaitu kerana memandu secara melulu dan berbahaya. Ia telah dipinda dari segi hukuman. Yang pertama adalah tempoh penjara, iaitu daripada hukuman asal 2 tahun hingga ke 10 tahun. Kemudian telah dipinda pada tempoh yang lebih panjang, iaitu 5 ke 10 tahun jika anda disabitkan kesalahan. Selain itu, dari segi jumlah denda juga telah ditingkatkan dari segi yang asal, iaitu pada 5 hingga 20,000, dan denda terbaru yang telah dipinda adalah 20 hingga 50,000 jika anda disabitkan kesalahan. Begitu juga dari segi hilang kelayakan lesen, tempoh hilang kelayakan yang akan dibagi kepada pesalah adalah lebih daripada 5 tahun. Selain Seksyen 41, terdapat juga seksyen-seksyen lain yang dibuat pindaan, iaitu Seksyen 43, pindaan dari segi jumlah denda dan tempoh penjara. Seksyen 45 iaitu menjaga kenderaan motor semasa dalam keadaan mabuk dan dadah. Ini adalah kesalahan-kesalahan oleh individu yang mabuk ataupun memasukkan badan dengan minuman yang beralkohol, memandu di bawah pengaruh alkohol. Jadi hukumannya telah dipinda dengan lebih berat, di mana denda sebelum ini adalah kurang daripada 1,000, telah ditingkatkan kepada 5 hingga ke 10,000 maksimum, dan tempoh penjara tidak kurang daripada 2 tahun.
Okey, di sini saya nak highlightkan berkaitan dengan Seksyen 42. 42 tadi saya ada kongsi beberapa video berkaitan Seksyen 42. Macam adik-adik biasa dengar kot, Seksyen 42 ni sangat glamour dalam Akta Pengurutan Jalan sebab ia melibatkan penunggang motosikal yang terlibat dengan rempit, wheelie ataupun memandu secara melulu dan membahaya. Jadi hukuman dia adalah penjara tidak kurang daripada 5 tahun dan denda 5 hingga 15 tahun. Denda adalah 5 hingga 15,000 ringgit. Okey, jadi pesalah-pesalah remaja yang terlibat dengan Seksyen 42 kebanyakannya adalah dari segi golongan-golongan sekolah daripada tingkatan 3, 4, 5 seringkali terlibat dengan kesalahan di bawah Seksyen 42. Jadi di sini saya ingin nasihatkan ibu bapa memerhati lebih pergerakan-pergerakan anak-anak, pelibatan anak-anak dengan siapa anak-anak berkawan dan bercampur supaya anak-anak kita tak terlibat dengan kesalahan di bawah Seksyen 42. Okey, di sini juga ada Seksyen 44. Seksyen 44 Akta Pengurutan Jalan iaitu jika kita ada mengambil minuman beralkohol ataupun memandu di bawah pengaruh dadah dan kita terlibat dengan kemalangan, di mana kemalangan tersebut menyebabkan kecederaan kepada pihak yang terlibat, ini adalah hukuman yang lebih tinggi telah dikenakan kepada pesalah-pesalah jika disabitkan kesalahan di bawah Seksyen 44 Akta Pengurutan Jalan. Baik, di sini terdapat beberapa operasi, kita panggil operasi ataupun pencegahan yang dijalankan bagi mengatasi kesalahan-kesalahan yang biasa yang berlaku di jalan raya. Okey, yang pertama adalah kita panggil op selamat. Okey, mungkin kebanyakan pengguna jalan raya familiar dengan op selamat ini, iaitu operasi yang dijalankan pada tempoh musim perayaan. Sebagai contoh Tahun Baru Cina, tempoh perayaan Aidilfitri ataupun Aidiladha. Jadi ini adalah fokus operasi adalah untuk mengurangkan kadar kemalangan yang berlaku dalam tempoh perayaan, di mana semua orang maklum bila berlaku bila tempoh perayaan ni kenderaan di atas jalan adalah lebih tinggi. Jadi operasi ini dijalankan untuk mencegah berlakunya kemalangan yang tidak diingini dalam tempoh perayaan. Yang seterusnya adalah op motosikal, op samsen jalanan. Okay, ini adalah operasi-operasi yang lazim dijalankan oleh bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik, di mana kita memfokuskan kepada kesalahan yang dilakukan oleh penunggang motosikal. Yang inilah yang terlibat macam pengubahsuaian, nombor plate. Kita akan fokuskan kepada kesalahan yang pada kenderaan dan juga pada individu yang menunggang kenderaan tersebut. Jadi untuk mengelakkan kita dikenakan tindakan saman yang pelbagai, kita perlulah mengambil semua langkah-langkah yang telah saya kongsikan tadi, dan pastikan kenderaan kita adalah lengkap dari segi segala komponen dan fungsi yang telah dibekalkan. Okey, seterusnya adalah op didik, di mana ini adalah kerjasama antara pihak trafik PDRM dengan pihak sekolah, di mana kita akan membuat satu edukasi ataupun advokasi secara terang ataupun telus dengan pihak sekolah, di mana kita mendedahkan kepada pelajar-pelajar ataupun pihak guru-guru apa kesalahan-kesalahan yang lazim menjadi satu kesalahan trafik, dan ia adalah untuk sebagai langkah pencegahan awal kepada remaja-remaja supaya dia orang ini tidak terlibat dengan salah laku di jalan raya. Dan seterusnya adalah op mabuk. Op mabuk ni kita adalah fokus kepada kesalahan di bawah Seksyen 45 tadi, yang mana hukumannya telah ditambah dan telah dikuatkuasakan kerana memandu di bawah pengaruh alkohol adalah satu kesalahan yang serius. Seterusnya adalah operasi perdagangan, yang ini adalah memfokuskan kepada
kenderaan-kenderaan berat seperti motor lori, trailer dan sebagainya dari segi muatan yang membahaya ataupun pemandu yang tidak mempunyai lesen yang sah untuk membawa kenderaan berat di jalan raya. Okey. Dan seterusnya adalah op bersepadu ataupun op yang kita jalankan secara berperingkat di peringkat daerah-daerah di seluruh Malaysia. Dan seterusnya adalah op khas. Okey, op khas ni biasanya kita akan fokus kepada kesalahan-kesalahan tertentu yang ada pada kenderaan tersebut. Sebagai contoh adalah op exhaust. Op nombor plate ataupun nombor pendaftaran itu adalah satu tempoh bahagian siasatan trafik, bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik akan memfokuskan kepada kesalahan-kesalahan yang tertentu pada kenderaan. Jadi kita sebagai pengguna jalan raya memang perlu ambil tahu, perlu memastikan kenderaan kita adalah tidak terlibat dengan kesalahan-kesalahan yang boleh dikenakan tindakan saman. Okey. Okey, selain itu, apa lagi yang dilakukan oleh pihak PDRM, khususnya bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik adalah memasang kamera perangkap kelajuan di kawasan-kawasan yang kita kaji dan kita selidik, di mana ia adalah menyumbang kepada peningkatan pemandu yang memandu di bawah had laju yang dibenarkan. Jadi menggunakan teknologi yang sedia ada yang dibekalkan kepada pihak PDRM, kita ada satu alat yang telah kita letak di sesuatu kawasan untuk memerangkap kelajuan, di mana tanpa kita sedar kita memandu di bawah melebihi had yang sepatutnya dan kita telah dikenakan saman. Okey, ini adalah contoh alat yang biasa pihak PDRM akan gunakan untuk memastikan pengguna jalan raya memandu di bawah ataupun mengikut had laju yang dibenarkan di sesuatu kawasan. Okey. Jadi sekian sahaja perkongsian saya sebagai pegawai penyiasat trafik. Semoga setiap perkongsian yang saya kongsikan pada hari ini adalah menjadi satu manfaat ataupun panduan kepada pengguna jalan raya di seluruh Malaysia, khususnya kerana tujuan kita memastikan kenderaan kita ataupun kita memastikan mengikut peraturan jalan raya adalah untuk mengelakkan berlakunya kemalangan jalan raya yang mana kita tak nak menyumbang kepada kemalangan maut yang lebih tinggi di negara kita. Baik, sekali lagi saya ingin mengucapkan dan merakamkan setinggi terima kasih kepada pihak PPD Kubang Pasu dan PIBKS Kubang Pasu di atas peluang dan jemputan sebagai penceramah pada program hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.